Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pelajar. Jadi hari ini saya nak menerangkan geometri koordinat untuk tugasan yang saya dah berikan kepada pelajar. So eventually saya dah bagi soalan nombor 6 yang untuk kamu buat soalan ni. Dan soalan ni tak ada pun soalan tanya pasal apa orang panggil persamaan Lucas. So soalan ni dia cuma tanya 3 benda je: garis renjang, selari, apa lagi, pembagi temereng dan luas. So ada 3 benda yang kamu kena faham lah. So untuk tu saya akan terangkan untuk soalan A. Okay, saya akan ambil gambar ni dulu. Cari persamaan garis lurus AD. Jadi kita kena baca soalan atas ni. Dia bagi keyword garis AB merujuk kepada serenjang dengan garis AD. So AB ni awak kena cari kecerunan supaya awak dapat persamaan AD. Jadi untuk tu kita kena tengok kecerunan dia lah. Jadi kita tulis MAB, kecerunan AB. Okay, kecerunan AB ni kita cari dulu. So kecerunan AB ni adalah Y2 iaitu 13 tolak dengan Y1 iaitu 10 perkan dengan Y2 X2 dia ialah 11 tolak dengan X1 dia 5. So macam ni awak tulis X1, Y1, X2, Y2 kan. So boleh rujuk lah, gantikan sahaja. So awak akan dapat 3/6 ataupun kecilkan dapat 1/2. Ok, awak boleh kecilkan guna kalkulator. So ada kalkulator awak guna 13 tolak 10 3. So 11 tolak 5 awak dapat 6. Jadi 3/6 dapat 1/2. Ok, so untuk kecerunan AB adalah 1/2, manakala kecerunan AD awak boleh cari So kita gunakan rumus serenjang. MAB MAD sama dengan negatif 1. Jadi MAB tu kita dah ada dah 1/2. So MAD tak tahu lagi, negatif 1. Dan MAD awak adalah 2 darab dengan yang sebelah, dia akan jadi negatif 2. So awak dah dapat kecerunan untuk MAD. Dan kecerunan dia awak dah boleh dapat. So awak perlukan koordinat untuk cari persamaan. So untuk cari persamaan awak pastikan perlu cari koordinat antara garisan A hingga D. Jadi highlightkan kawasan ni. Awak lihat ada satu sahaja koordinat yang awak jumpa. So awak tulislah A sama dengan 5, 10. Apa yang awak jumpa awak boleh ambil. Ok, so ini adalah dia punya cara dia. Seterusnya awak nyatakan X dan Y dan bentukkan Y sama dengan MX tambah C. Jadi 10 sama dengan negatif 2 5 tambah C. 10 sama dengan negatif 10 tambah C. C adalah 20. Dan awak boleh carilah nilai C ni guna ungkapan biasa yang awak pernah buat. Ok, lepas awak dah tambahkan semua tu, dah dapat nilai C. Kemudian awak bentukkan lagi sekali Y MX tambah C. Awak cuma ubah M dia dengan C dia. Ok, so ada Y sama dengan MX tambah C. So ini adalah persamaan untuk AD. Ok, ini adalah persamaan AD. Selesai untuk soalan A. Jadi awak kena ikut flowchart yang diberi. First, kena ada koordinat. Yang kedua, kena ada kecerunan. Dan akhir sekali baru persamaan. Kalau soalan cakap nak cari persamaan, awak kena make sure ada satu kecerunan. Ok, ni kecerunan ada. So ada koordinat dia antara garis AD tu. So ada A. So awak ambil dua-dua dia cukup, automatik awak boleh go through kepada persamaan. Ok, tapi kalau kecerunan tu tak ada, awak kena ambil koordinat dengan koordinat 2 kali. Ok, so 2 koordinat akan menghasilkan satu kecerunan. Ok, 2 koordinat menghasilkan satu kecerunan. Gunakan rumus serenjang dan awak akan dapat. Alright, seterusnya
kita akan lihat pada soalan B. Koordinat titik D. Dia bagi garis AD dah ada. So garis AD ni, okey, garis AD ni awak dah dapat Y sama dengan negatif 2X tambah 20, dan garis CD ataupun DC ada 3Y sama dengan 4X tolak 50. So untuk ni awak bentukkan YMX tambah C, dia akan jadi Y sama dengan 4/3X tolak 50/3. Okey, bentukkan dia. Dua garis yang bertemu kita panggil sebagai garisan bersilang. Okey, so bila garisan bersilang, kita dapat koordinat D melalui persamaan serentak. Okey, persamaan serentak. So untuk itu awak kena nyatakan garisan AD adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 20, manakala garisan DC ataupun CD ialah 3Y sama dengan 4X tambah 50. Okey, so untuk itu tambah pula tolak. Untuk itu awak kena bentukkan YMX tambah C dulu. Okey, awak pindahkan 3 jadi bahagi. So dia jadi Y sama dengan 4/3X. Okey, dia jadi bahagi. So 50 pun per 3. Okey, untuk ni salin balik. Y sama dengan negatif 2X tambah 20. Alright, dapat. So bila awak dah dapat, awak kena tukarkan dia, pindahkan dia berkawan dengan Y. So dia duduk sebelah lah, pastikan dia duduk sebelah. So nanti awak akan dapat Y tambah 2X sama dengan 20. Y tolak 4/3X sama dengan negatif 50/3. Okey, so awak bentukkan box. Okey, bentukkan box macam ni. Okey, awak bentukkan 9 kotak macam ni. Dan awak pastikan kita nak hapuskan Y sebab Y dia nilai yang sama, 1Y 1Y kan. So awak kena pastikan dia dua-dua sama simbol. Kalau sama simbol, automatik akan dapat kuasa negatif. Bukan kuasa negatif dapat power kat sini. Power dia adalah penghapusan dia negatif. So Y tolak Y habis kosong. So 2 tolak 4/3. Okey, 2 tolak dengan negatif 4/3. Awak tekan je kalkulator. 2 tolak dengan negatif 4/3. So dapat 10/3. Positif jawapan dia adalah positif. Sebab apa? Sebab kalkulator ni bagi tahu jawapan dia positif. So ingat, kalau positif jumpa positif, kita belajar dekat sekolah positif. Nak jadi hapus, automatik dia jadi jahat, warna merah So kalau negatif dan negatif sama dengan positif, sama juga jadi jahat. Alright, next, positif dengan negatif atau negatif dengan positif, masing-masing dapat negatif. Okey, masing-masing dapat negatif. So tukar, dia jadi jahat, dia jadi positif. So kau ingat penghapusan punya simbol. Alright, bila awak dah dapat, okey, 20 tolak dengan negatif 50/3. So 20 tolak dengan negatif 50/3. So dapat 110/3. Oops, 110/3. Jawapan dia dalam positif. So aku akan 10/3 sama dengan, silap, 10/3X sama dengan 110/3. 3 boleh potong. 10X sama dengan 110. X sama dengan 11. Maksudnya 110/10 lah. Okey. Alright, so ini awak boleh kira sendiri. Sekarang awak gantikan X ke dalam mana-mana persamaan yang awak rasa senang. Mungkin bagi awak ni lagi senang kan. So awak ambil lah yang tu. Ada banyak ni, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Awak boleh pilih mana yang senang. Okey, betul, ganti. So mungkin nak ambil AD lah. So Y sama dengan
negatif 2 kali 11 tambah 20. So Y sama dengan berapa? Okay, negatif 2 11 campur 20. So dapat negatif 2. Okay, negatif 2. So koordinat untuk D adalah 11 negatif 2. Okay, ambil X, ambil Y dia. Okay, so koordinat dia adalah 11 dan negatif 2. Logik X pada 11 dan Y pada bawah negatif 2. So itu cara untuk kamu kira soalan A dan B. Okay, so bila awak nak jawab soalan ni, dia jumpa garisan tu, dia namanya garisan bersilang. So perlu awak buat persamaan serentak dalam soalan ni. Okey. Sekejap Alright. So, soalan seterusnya adalah koordinat titik P jika AP nisbah PD ialah 1 nisbah 2. Okey, soalan C. Kita tengok dulu apa yang dia nak. Koordinat titik P jika AP tu kita tidak tahulah. Jika AP PD ialah 1 nisbah 2. Okey, dia bagi nisbah. Okay, so awak ada gambar tadi. Sekejap Okay, awak ada gambar ni. So AP bersamaan dengan 1. Okay, PD bersamaan dengan 2. So nisbah dia macam tu lah. Okay, so awak ada koordinat A, awak ada koordinat D. Koordinat D awak ialah 11 negatif 2. Koordinat A awak adalah 5, 10. So awak anggap yang ini sebagai X1 ataupun tulis balik lah, senang. A apa? A adalah 5, 10. P ialah XY. P ialah pembahagi pembahagi temiring. Dan D ialah 11 negatif 2. Pembahagi temiring boleh dilakukan apabila ada dua koordinat dan awak ada tengah-tengah yang tak tahu. So P XY sama dengan sama dengan kita cari NX. N dia adalah kita ada M nisbah N, iaitu 1 nisbah 2. So N dia ialah 2 X1. X1 dia ialah dekat sini 5. N 5 tambah M 10. M dia ialah 1. 11 silap M X2. So tengok ni N, ni M. Hati-hati. Ni X1, ni X2. Hati-hati Kemudian 2 tambah 1 ataupun 1 campur 2, sebab M campur N. M campur N, 1 campur 2. Itu untuk koordinat X. Manakala untuk koordinat Y, 2 nisbah 10 campur dengan 1 nisbah negatif 2. 1 nisbah pula 1 kurungan negatif 2. Itu 1 campur 2 macam ni lah. So berapakah jawapan dia? So kira guna kalkulator. 5 kali 2 10 campur 11 21. Kemudian 2 kali 10 campur 1 kali negatif 2. So dapat 18. So kecilkan dapat 21 bagi 3 dapat 7. 18 bagi 3 dapat 6. So koordinat P ialah 76. So P ialah 76. Alright.
Senang sahaja. So ini adalah rumus pembahagi tembereng. So kena ingat baliklah rumus dia. Okey, rumus pembahagi tembereng itu adalah NX1 campur MX2 per M campur N. Kemudian NY1 campur NY2 per M campur N. Okey. Alright, so tu adalah rumus dia. Dan sekarang kita nak pergi kepada luas. So luas awak kena tahu juga rumus dia apa. Rumus dia adalah dia nak luas sisi 4. Jadi kita ada sampai X5 lah. Dia nak koordinat titik C. Dia ada bagi A, B, C, D. Okay, so kita ada A, koordinat dia adalah 5, 10. B kita ada 11, 13. C kita tak tahu. X, Y. D kita ada 11, negatif 2. Okey, untuk soalan ni lebih baik awak cari ikut lawan arah jam. Jadi kita start dengan B, kemudian kita start dengan A, D baru C. Okey. So kita start dengan B, baru A, start lawan arah jam B, A, D, C. B, A, D, C lawan arah jam. Seeloknya lah untuk memudahkan kerja awak. So ni adalah X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4. So 1/2 nisbah. Letak X1, Y1 iaitu 11, 13. Kemudian X2, Y2 iaitu 5, 10. Kemudian S3, Y3 iaitu 11, negatif 2. Dan X4, Y4 iaitu XY. Kemudian tutup balik dengan X1, Y1. Okey, setiap pembuka mesti ada penutup. Okey, jawapan untuk luas ni dia dah bagi dalam soalan. Luas yang diberi ialah 90 unit kuasa 2. So sama dengan 90 sahaja. Okey, 90. So sebenarnya dia akan darab silang lah. So kita start dengan bawah ke atas. Atas ke bawah dulu. Okey, start macam ni. So 1/2 sama dengan palang ataupun modulus 11 kali 10. Kemudian campur dengan 5 kali negatif 2. Kemudian campur dengan 11 kali Y. Kemudian campur dengan X kali 13. Okey, ni untuk belah biru tadi. Kemudian dia akan tolak dengan berlawanan dia yang bersilang. So 13 kali 5, 10 kali 11, negatif 2 kali X, Y kali 11. So dia akan jadi 13 kali 5 tambah 10 kali 11 tambah negatif 2 kali X tambah Y kali 11. Tutup. Sama dengan 90. Okey, kena ada sama dengan 90. Alright. So untuk tu awak boleh selesaikan. Okey, awak boleh selesaikan. Awak boleh kira nombor sahaja, iaitu 11 kali 10 dengan 5 kali negatif 2. So buat kalkulator. 11 kali dengan 10 campur 5 kali dengan negatif 2. So dapat 100. So dapat 100 campur dengan 11Y campur dengan 13X. Okey, ini awak dapat. Kemudian tolak dengan
belah kanan dia. So buka kurungan lagi sikit. Awak kira 13 kali 5 campur dengan 10 kali 11. Okey, itu saja yang boleh kira. So dapat 175. Kemudian awak ada negatif 2x dengan 11y. So tolak 2x tambah 11y. Okey, baru tutup. Tutup ni, tutup palang sama dengan 90. Okey. Kemudian negatif kan? Negatif ni darab dengan semua. So tukar simbol. Okey. Nak selamat awak tukar simbol, sebab apa-apa darab dengan negatif akan berubahlah. Negatif jadi positif, positif jadi negatif. So ni dia jadi 100 campur 11y campur 13x tolak 175. Kenapa tolak 175? Sebab 175 ni positif, tukar jadi negatif. Negatif tukar jadi positif. Positif tukar jadi negatif. Dia jadi macam ni, sama dengan 90. Okey. So 1/2. Okey, 1/2 ni pun awak boleh ubah sebenarnya, tapi tak apa, nanti saya ajar. 1/2. Okey, modulus. Okey, 100 tolak 175 dapat negatif 75. Okey. 11y tolak 11y, tak ada y lah, kosong. So dia tinggal 15x. Okey, dia jadi 15x sama dengan 90. Okey, sebab 11y dengan 11y kan tolak hapus kan, dia jadi habis. So hilang lah. Alright. So 2 ni awak pindahkan jadi darab. So dia jadi negatif 75 tambah 15x sama dengan 180. Sebab pecahan pindah jadi darab. Dia darab sebelah sana je. Alright. So nanti awak dah dapat macam ni. So untuk ni awak ada dua segmen. Sebab modulus ni dia ada positif, dia ada negatif. So negatif 75. Okay, ni yang satu. Negatif 75 campur 15x sama dengan 180. Dan untuk lagi satu ni, negatif 75 campur 15x sama dengan negatif 180. Bezanya kat ujung ni je, sebab dia modulus. Okay, sebab dia modulus. Persamaan sama tapi ada letak negatif sahaja. Okay, lepas tu macam mana nilai x tu? Okay, macam nilai x tu 15x sama dengan 180 campur 75. So 15x sama dengan berapa? So x sama dengan 15 pindah jadi bahagi. So x sama dengan 17. Okey, untuk yang ini 15x sama dengan negatif 180 campur 75. 15x sama dengan negatif 180 campur 75. So dapat negatif 105. Kemudian x sama dengan negatif 105 per 15. So x sama dengan negatif negatif 105 bahagi 15. So dapat negatif 7. Okey, dulu ni kita nak tahu mana satu jawapan yang benar. Alright. So sekarang ni awak dah ada koordinat x. Okey, awak dah ada koordinat x. So untuk tu koordinat y bagi c sebenarnya dah ada tau. Okey, koordinat c ni dah ada. Okey, awak boleh tengok dekat sini.
P selaras dengan C tau. Okey, P terletak dekat selaras dengan C. Okay, mana gambar tadi? Alright, P selaras dengan C. So untuk selaras dengan C ni, maksudnya kalau koordinat P tadi tu awak dapat 7 dengan 6. Okay, 7, 6. So sini mesti 6 juga. Okay, X 6. Dia sama. So ada selaras. Jadi awak dah dapat jawapan dia. Sekejap Okay, kalau awak tak buat sini 6 pun tak apa. Sini awak dah buat last minute pun tak ada masalah. Sama je. Jawapan dia, jalan kerja dia sama je macam asal tadi. Just awak kena fikir balik, yang manakah yang betul, X17 ke X-7? Kalau X17 maksudnya dia positif kan, dia akan duduk belah kanan pada pasti X. Okay, so mungkin kat sini lebih lah. Kalau negatif 7, so negatif 7 berada dekat kiri tau, negatif 7. So tak logik lah negatif 7 tu. Jadi kita boleh katakan X tu adalah 17. So jawapan dia, okay, jawapan dia awak boleh tahu kat sini, yang negatif 7 ni adalah tidak logik ataupun tidak diterima. Okey, sebab koordinat dia berada dekat belah kanan. So kita punya koordinat C dia adalah 17, 6. Okey, 6 tu dapat daripada selaras daripada P tadi. Itu saja daripada saya. Jadi saya harap awak dapat salin jalan kerja ni. Dia memang panjang tapi awak boleh simplifikan. Sama je kalau awak gantikan Y dengan 6 yang asal-asal ni tadi, tak ada masalah. Okey, kalau awak tukar ni dengan 6, okey, dan yang lain pun dengan 6, tak ada masalah. Jawapan dia still sama. Cuma jalan kerja je yang berbeza sikit. Tapi panjang tetap panjang. Okey, panjang dia tetap panjang. So nak tukar ni 6 ke tak nak tukar pun tak ada masalah. Alright, so itu sahaja daripada saya. Saya harap awak dapat selesaikan tugasan. Dan mungkin bagi ni susah sikit sebab mencabar kan, belajar online, first time belajar, awak belajar kat sekolah topik lain, dan lagi-lagi belajar dengan saya pula dengan topik lain, jadi macam kabut sikit. Tapi tak apa. So itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan good luck untuk buat tugasan ni.